Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail. Qalu rabbukum a'lamu bima labithtum fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ila al-madinah falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu. Mereka berkata, Tuhan kamu lebih mengetahui tentang lamanya kamu tidur. Sekarang hendaklah utuskan salah seorang daripada kamu untuk membawa wang perak kamu ini ke bandar. Kemudian biarlah dia mencari dan memilih makanan yang lebih baik dan lebih halal yang dijual di situ. Kemudian hendaklah ia membawa untuk kamu sedikit habuan daripadanya. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah al-qail walladhi nafsi biyadihi la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam hakaman muqsitan fayaksiru as-saliba wa yaqtul al-khinzir atau kama qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, rawahu al-Bukhari. Demi sesungguhnya zat yang memegang diriku, jiwaku pada tangannya, sudah pasti akan turun ke atas kalian Ibnu Maryam, Isa Ibnu Maryam, menjadi pemerintah yang adil yang akan memecahkan salib dan akan membunuh khinzir. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih, amma ba'd. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi kepada semua para penonton di Tadabbur Center yang sudi untuk melapangkan masa. Apa khabar Al-Fadhil Ustaz Zulkhairi Muhammad Noor dan Dr. Nurul Hidayah? Panel jemputan kita pada hari ini. Kita bertuah malam ini kerana kita bertemu dalam Sembang Tadabbur dengan Profesional, siri yang pertama, di mana Tadabbur Center berhasrat untuk mendatangkan pakar-pakar dalam pelbagai bidang untuk turut berkongsi penemuan-penemuan tanda-tanda kekuasaan Allah dalam bidang masing-masing, dalam profession masing-masing. Dan untuk makluman semua yang menonton, kita mengharapkan malam ini mudah-mudahan paling kurang kita capai 2 perkara. Saya pun berhasrat nak belajar 2 perkara daripada 2 orang panel kita. Yang pertama sekali, mengapa Allah ciptakan khinzir? Adakah pada makhluk berkenaan ada cerita-cerita tentang karakter manusia? Yang kedua, kita cuba nak belajar apakah yang telah dijelmakan daripada khinzir ini. Kita tahu khinzir ini telah diharamkan oleh Allah daripada memakan dagingnya. Tetapi apakah dalam fikiran kita, adakah khinzir itu sekadar daging atau apa yang sepatutnya kita tahu daripada industri yang ada pada waktu ini, sama ada pemakanan, perubatan, kosmetik. Jadi 2 persoalan tersebut akan menyebabkan kita mendengar insya-Allah dengan teliti 30 minit bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Zulkhairi dan 30 minit dengan Dr. Nurul Hidayah. Saya faham sebenarnya masa sangat terbatas dan sangat kurang disenangi barangkali oleh panel-panel kita kerana tidak puas untuk membentangkan. Tetapi dah nama pun sembang. Jadi kita nak ringan-ringan sahaja malam ini, lebih kepada mencetuskan, lebih kepada membuka fikiran kepada semua penonton Tadabbur Center bahawasanya ada banyak ilmu yang kita belum tahu yang menyebabkan kita kena rujuk pakar-pakar dalam bidang. Al-Quran tidak hanya untuk dibaca oleh mereka yang hanya mencintai isu-isu seperti bahasa Arab, seperti ilmu munasabah, seperti balaghah, tetapi juga Al-Quran juga sangat memberikan impak yang besar kepada orang-orang yang berada dalam pelbagai bidang-bidang kritikal yang memerlukan umat Islam berada di situ. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan bersama dengan panel yang pertama, Ustaz Muhammad Zulkhairi Muhammad Noor,
selaku sahabat seperjuangan saya juga dalam perjuangan kita memartabatkan ulum Al-Quran. Al-Fadhil Ustaz adalah ahli lembaga pengarah Yaum Yayasan Usuluddin Malaysia. Dan juga panel yang kedua, Dr. Nurul Hidayah Ahmad Fazilah, Head Training and International Halal Audit, International Institute for Halal Research and Training, INHAT, ya, dalam hati, kalau diterjemahkan Dr. Hidayah, dalam hati, ya, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Jadi saya akan memperincikan lagi siapa Dr. Hidayah, insyaAllah dari semasa ke semasa untuk sekadar membantu para penonton lebih kenal siapa panel-panel kita ini, insyaAllah. Jadi saya tidak mahu panjangkan masa, kita nak terus bersama dengan pembentangan daripada Ustaz Zulkhairi terlebih dahulu. Silakan Al-Fadhil Ustaz untuk berkongsi kepada kita bagaimana Ustaz Zulkhairi melihat kalimah khinzir di dalam Al-Quran. Adakah ada sesuatu yang menarik tentang kalimah ini di dalam Al-Quran? Silakan Al-Fadhil Ustaz. Kita nak mendengar sama-sama, insya-Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'd. Moderator juga kekanda Ustaz Sya'ri, Dr. Nur Hidayah, penganjur Tadabbur Center, tuan-tuan dan puan-puan yang hadir, ya. Alhamdulillah, saya syukur pada Allah Azza wa Jalla diberikan ruang untuk kali yang pertama bersama dengan Tadabbur Center, bersama dengan Ustaz Sya'ri mungkin beberapa kali, tetapi ini jemputan pertama dengan Tadabbur Center, ya. Baik, terlebih dahulu Ustaz Sya'ri, saya melahirkan perasaan gembira apabila Ustaz Sya'ri mulakan perbincangan dengan membaca ayat dalam Suratul Kahfi, apabila Ashabul Kahf bangkit daripada tidur mereka yang panjang, apa yang mereka cari diceritakan oleh Allah ialah falyanzur ayyuha azka ta'aman. Jadi Allah Ta'ala mengetengahkan satu isu yang amat penting, iaitu mereka mencari makanan yang bersih. Ya. Kenapa isu makanan yang diketengahkan oleh Allah Azza wa Jal apabila mereka bangkit daripada tidur? Kita maklum bahawa apa sahaja isu yang dibawakan oleh Allah dalam Al-Quran, pastilah isu yang teramat penting. Baik, satu. Yang kedua, Ustaz Sya'ri, saya begitu gembira kerana Ustaz Sya'ri mulakan mukadimah dengan hadis Nabi SAW tadi. Jadi ini satu usaha yang saya kira sangat wajar, sejajar dengan ulama dahulu. Apabila mereka ingin memahami Al-Quran, mereka tidak lari daripada hadis dan sunnatun Nabi SAW. Baik, jadi insya-Allah hari ini saya akan kupas berkaitan perkataan khinzir dalam Al-Quran, ya. Mungkin boleh kita mulakan slide yang pertama. Ini adalah sebahagian daripada kajian saya Ustaz Sya'ri, ya, dalam tempoh yang agak terbatas. Perkataan khinzir sendiri telah disebut sebanyak 5 kali dalam Al-Quran. Baik, apabila disebut sebanyak 5 kali dalam Al-Quran, bermakna ada 5 konteks yang ingin disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla, ataupun ada 5 bahagian, ya. Namun untuk memudahkan perbincangan kita, saya sekadar membahagikan kepada 2 bahagian. Ya, sepatutnya 5 bahagian, tapi kita bahagikan kepada 2 sahaja. Satu, bahagian yang menceritakan keharaman khinzir disebutkan sebanyak 40 kali. Seawal surah Baqarah ayat 173, ayat 3 surah Al-Ma'idah, ayat 115 surah An-Nahl, dan suratul An'am ayat 145. Sepatutnya saya nyatakan surah Al-An'am dulu, ya. Sebagai contoh, tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat dalam juzuk 2 tu, surah Baqarah, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu makan bangkai, darah, walahman khinzir, dan daging khinzir, dan binatang-binatang yang disembelih tidak kerana Allah, dan ayat seterusnya. Baik. Seterusnya, slide. Bahagian yang kedua, Allah Ta'ala menceritakan dalam surah Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah ni menarik kerana perkataan khinzir disebutkan sebanyak 2 kali dalam surah yang sama, iaitu dalam ayat 3 menceritakan tentang hukum hakam, dan kemudiannya pada ayat 60.
Jadi kalau kita lihat, saya ambil petikan tengah ayat itu, wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa abadat taghut. Jadi sepatutnya kita bukan sekadar mengkaji perkataan khinzir, bahkan kita wajar untuk mengkaji perkataan al-qiradah sekali. Ya? Dan itu dalam kajian saya yang akan datang insya-Allah. Mahukah kalau aku kabarkan kepada kamu sekalian tentang apakah yang lebih buruk balasannya di sisi Allah daripada yang demikian itu, iaitu orang yang dilaknat oleh Allah dan dimurkainya, dan orang-orang yang dijadikan di antara mereka sebagai kera dan khinzir dan penyembah tagut. Saya minta maaf Dr. Hidayah, saya lupa nak betulkan balik terjemahan dia. Ni saya ambil je dalam internet, muatkan saja di sini. Sepatutnya ada beberapa ayat tu saya betulkan balik. Jadi saya minta maaf ya. Tapi apapun ceritanya, ada orang yang dilaknat oleh Allah. Sebahagian mereka telah pun ditukarkan menjadi kiradah. Itu cerita yang masyhur. Kunu kiradatan khasi'in. Dan sebahagian mereka ditukarkan menjadi al-khanazir ataupun khinzir. Baik. Seterusnya. Baik, dalam kalau kita, okey, ini ayat surah Baqarah. Saya mohon kepada pihak yang kendalikan slide ni boleh laju-laju je. Ini surah Baqarah contoh. Okey, ini contoh surah Maidah. Terus. Okey, surah An'am. Okey. Lagi surah An-Nahl. Baik. Dalam 4 ayat yang awal tadi semuanya berkaitan dengan keharaman khinzir. Tuan-tuan sekalian, ketika saya buat kajian tentang khinzir ni, satu perkara yang bermain dalam fikiran saya, mengapa Allah mesti mengulang perkara yang sama tentang keharaman khinzir sebanyak 4 kali. Ya, sedangkan kalau kita lihat perintah puasa pun sekali je Allah Ta'ala sebut. Itu dalam surah Al-Baqarah juga. Berkaitan dengan qisas pun sekali je. Adalah beberapa hukum hakam yang disampaikan oleh Allah sekali ataupun 2 kali sahaja. Tapi dalam bab khinzir, Allah ulang sebanyak 4 kali. Dan dalam 2 ataupun 3 ayat itu Allah Ta'ala menjelaskan boleh makan khinzir dalam keadaan darurat. Jadi kalau kita lihat kepada kaedah kajian Al-Quran, mustahil Allah mengulang perkara yang sama berkali-kali, melainkan satu, ada ulama berpendapat Allah mengulang perkara yang sama berulang kali dengan tujuan penegasan. Tetapi saya tidak begitu bersetuju dengan pendapat ini. Saya lebih setuju dengan pendapat yang kedua, menyatakan apabila Allah Ta'ala menyebutkan sesuatu itu berulang kali, 2 baik, 3, 4, 5 dan sebagainya, bermakna ada konsep berbeza yang diketengahkan oleh Allah Ta'ala. Artinya, walaupun dalam surah Al-Baqarah ayat 173 menceritakan tentang keharaman khinzir, ia berbeza dengan cerita ayat 3 surah Al-Ma'idah yang turut menceritakan tentang keharaman khinzir. Berbeza dengan ayat 145 surah Al-An'am. Berbeza dengan ayat 115 surah An-Nahl. Baik, terus. Sekarang ni kita akan lihat maksud perkataan khinzir pula. Okey. Satu, perkataan khinzir ni dia berasal daripada perkataan khanzara. Khanzar. Khanzar bermaksud sesuatu yang keras ataupun kasar. Sebagai contoh kita nyatakan khanzara syai' bermaksud perkara itu benda itu menjadi keras. Ayat 1. Yang kedua, berhubung dengan definisi keras tadi, ada satu alat yang dinamakan sebagai tukul besi yang bertujuan memecah batu. Dinamakan sebagai al-khanzarah. Jadi ini bukan tukul untuk paku Ustaz Syahri ya. Kalau tukul paku tu dia tak begitu kuat. Ini tukul yang digunakan oleh buruh kasar. Tujuannya yang besar tu untuk memecahkan batu. Kerana ia terlalu keras, ia terlalu kuat, maka ia dinamakan sebagai al-khanzarah. Ada kaitan dengan khanzar tadi. Yang ketiga, besi yang digunakan untuk menguatkan bahagian mulut perigi. Saya minta maaf saya tak sempat datangkan dia punya gambar tu. Tapi nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok sendiri di Google. Type sebagai contoh khinzirul bi'ri. Kita akan nampak bahagian mulut perigi yang dibina dengan batu bata yang agak keras ya. Maka bahagian mulut perigi itu dinamakan sebagai khinzirul bi'ri. Itu pun digunakan sebagai khinzir, satu benda yang unik ya. Baik, satu lagi, parut tebal yang terdapat di tengkuk dan lain-lain tempat turut dipanggil sebagai al-khanazir.
Baik, sebelum pindah ke slide yang lain, suka saya nyatakan begini. Kalau kita lihat kajian ulama' mutaqaddimin ni artinya ulama' yang dulu-dulu dan juga ulama' yang sekarang. Seperti contoh Ali Radi, Abu Zurai dan lain-lain. Mereka apabila berjumpa dengan sesuatu perkataan, mereka tidak mengikat diri mereka dengan perkataan itu dalam satu konsep semata-mata. Bahkan mereka akan meluaskan lagi konsep perkataan tersebut. Ya. Banyak kalau kita boleh lihat sebagai contoh Ali Radi ketika membahaskan perkataan al-fil, beliau tidak hanya melihat al-fil dalam bentuk gajah. Biasanya kita bila baca je surah al-fil, kita hanya membayangkan gajah. Tapi Ali Radi tidak membayangkan gajah semata-mata. Ia membayangkan apakah karakter yang ada pada gajah dan apakah kaitan karakter gajah tu dengan orang-orang yang menunggang gajah dan orang-orang yang hidup pada zaman sekarang yang selari dengan ashabul fil itu sendiri. Jadi perkataan al-fil itu merupakan perkataan yang paling penting dalam memahami suratul fil. Begitulah dengan suratul Nahl, begitulah dengan suratul Namal. Bahkan antara kajian terbaru saya yang baru saya bentang, perkataan al-kalbu sendiri pun, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mengandungi perkataan yang cukup unik dan berbeza dengan perkataan khinzir yang kita temui. Apabila kita memahami perkataan itu dengan cara yang betul, barulah kita akan melihat sesuatu itu dengan cara yang betul, ya, insya-Allah. Baik, saya kena cepat sikit. Okey, sekarang ni kerana kita sembang-sembang je, saya nak buat satu contoh je, iaitu penelitian terhadap suratul Maidah. Baik. Pada ayat 3, Allah Ta'ala menceritakan tentang pengharaman jenis makanan, beberapa jenis makanan antaranya khinzir. Hurrimat alaikumul maitatu waddam wa lahmul khinzir. Dan menariknya tuan-tuan sekalian, dalam ayat ini, Allah Ta'ala telah mengetengahkan satu ayat yang begitu popular yang biasanya digunakan oleh ahli hadis, iaitu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Jadi bayangkan ayat yang begitu hebat itu, di dalam ayat itu adanya cerita tentang khinzir. Jadi biasanya kita tak ada kaitan pun. Khinzir cerita lain. Kesempurnaan syariat Allah ni cerita lain. Biasanya kita tak ada kaitan pun antara khinzir dengan isu al-yawma akmaltu lakum tadi. Tapi itu bukan kaedah dalam Al-Quran. Kaedah dalam Al-Quran, apabila kita ingin memahami sesuatu mesej yang ingin disampaikan oleh Allah, kita kena lihat keseluruhan ayat Al-Quran dan juga ayat-ayat sebelum, juga ayat-ayat selepas. Okey, tapi tak apa, itu bukan fokus kita. Ayat 3, Allah menceritakan beberapa jenis makanan tadi. Dan pada ayat 60, sekejap, slide yang lepas, ayat 60 Allah menceritakan beberapa golongan yang telah pun diubah oleh Allah menjadi bentuk khinzir. Baik. Okey, teruskan. Okey, pada ayat 13 yang ini, Allah Ta'ala menceritakan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dalam surah Maidah. Saya minta maaf sebab saya tak dapat nyatakan di sini. Pada ayat 13, Allah Ta'ala menceritakan sikap ahli kitab kalangan Bani Israel yang telah mencabuli perjanjian dan suka menukar-nukar maklumat dalam Alkitab. So, kerana mereka suka mencabuli perjanjian dengan Allah, juga dengan para Nabi, dan mereka suka menukar-nukar maklumat mengikut kehendak dan nafsu mereka, Allah pun sebut, وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. Kami jadikan kalbu mereka qasiyah ataupun kesat. Ya, kita sebut kesat ataupun kasar. Nilai kesat yang ada pada ayat tadi, وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً, sama dengan nilai khanzar. Yang saya nyatakan peringkat awal, khanzar bermaksud keras. Hanya orang yang bersikap qasiyah, hanya orang yang bersikap khanazir ataupun khanzar yang berani mencabuli perjanjian dengan Allah Ta'ala. Baik, terus. Pada ayat 14 pula, ini saya ambil contoh-contoh ayat sahaja. Allah Ta'ala menceritakan pula sikap Fazul, ayat 14, ayat 13 surah apa tadi? Surah Maidah. Okey, jumpa Ustaz Syarif. Surah Al-Maidah. Ayat 13 ayat 14. Okey, jumpa Ustaz. Minta maaf, saya duk cari-cari lagi. Okey, jumpa dah Ustaz. Okey, betul. Ada ayat waja'alna qulubahum qasiyah. Jumpa. Alhamdulillah. Okey, takut saya silap.
Syukran, jazakumullah khairah. Pada ayat 14 Allah Ta'ala menceritakan pula sikap ahli kitab kalangan Nasrani. Ya, ini kalangan Nasrani yang mencabuli perjanjian setia dengan Allah sehingga Allah menanam perasaan benci dan permusuhan sesama mereka. Fa'aghrayna bainahumul adawah wal baghdha ila yaumil qiyamah. Al-adawah permusuhan, wal baghdha kebencian. Jadi sebenarnya kalangan mereka ni pun timbul perasaan benci membenci antara satu sama lain. Baik. Rasa benci dan dendam ini terbit daripada hati yang khanzar ataupun kasar. Baik, terus. Pada ayat yang ke-20 hingga 26, minta maaf agak kecil dia punya slide ini. Kisah Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam mengajak Bani Israel agar berjuang memasuki kota yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Ini ayat udkhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Namun kalau kita lihat dalam ayat itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, satu cerita yang amat sedih saya kira kalau saya duduk di tempat Nabi Musa, perasaan itu saya tak tahu nak digambarkan. Mereka sanggup menyatakan kepada Nabi Musa yang telah menyelamatkan mereka daripada kuku besi Firaun, supaya Nabi Musa pergi sahaja bersama dengan Allah berjuang. Wa inna hahuna qa'idun. Sedangkan kami duduk saja tengok apa rizaknya. Kamu pergi berjuang dengan Tuhan kamu, kami tunggu rizaknya macam mana. So kalau kita boleh nyatakan hanya orang yang berperangai khinzir ataupun kasar sahaja yang sanggup berkata demikian kepada Nabi yang telah menyelamatkan mereka daripada Firaun. Ya, baik. Terus pada ayat yang ke-27 sampai 32 pula, tiba-tiba Allah Ta'ala tukar cerita yang lain, iaitu berkaitan dengan kisah anak Nabi Adam alaihi salam yang telah membunuh saudaranya sendiri. Itu ayat wasnu alaihim naba'a bani Adam bil haqqi iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima sehinggalah habis, ya. Hanya orang yang berani melakukan pembunuhan yang terkutuk ini dalam keadaan dia sedar bahawa ayahnya seorang rasul, ayahnya merupakan seorang khalifah, ayahnya seorang merupakan manusia yang pertama dijadikan oleh Allah Ta'ala, hanya orang yang memiliki hati yang khanzar yang sanggup melakukan pembunuhan dan melupakan elemen-elemen kebaikan yang ada di sekeliling dia. Ya, baik. Seterusnya, pada ayat yang ke-42 menceritakan kisah orang yang sangat suka mendengar berita palsu dan suka mengambil rezeki daripada jalan yang salah seperti rasuah dan riba. Syahri Dr. Hidayah, ya. Saya baru jumpa je satu ayat Al-Quran tapi saya lupa ayat yang mana menyatakan rasuah yang paling besar yang pernah dilakukan dalam sejarah ialah rasuah dalam agama. So dia rasuah orang, ini dalam cerita Bil'am bin Bi'ur, yang mana dia telah menerima rasuah dalam agama untuk mendoakan keburukan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ada ayatnya Allah Ta'ala menyifatkan itu rasuah yang paling buruk. Baik, tapi ceritanya ayat 42 ni cerita tentang orang yang suka dengan berita palsu, kemudiannya suka ambil rezeki daripada jalan yang salah, rasuah, riba dan sebagainya. Samma'una lil kadhib. Samma'un tu artinya orang yang terlalu suka untuk mendengar berita palsu. Akalun, yakni kita dalam belajar bahasa Arab maklum, akalun yakni terlalu kerap, terlalu suka sehingga menjadi budaya. Ya, menjadi budaya mereka untuk mengambil rezeki daripada jalan yang salah seperti rasuah, riba dan sebagainya. Hanya orang yang mempunyai hati yang khanzar yang sanggup samma'un dan juga akalun, benda-benda yang buruk itu. Baik, terus ayat 52, minta kepada, kalau boleh besarkan sikit, minta maaf. Ayat 52 mendedahkan sikap orang munafik yang cuba membina hubungan dengan ahli kitab dengan tujuan kepentingan diri sendiri. Ini kena tengok ayat penuh. Fataral ladzina fi qulubihim marad. Jadi orang munafik seringkali disifatkan sebagai orang yang berpenyakit dalam kalbu mereka. Jadi sikap dalam dua muka ataupun dipanggil sebagai Zul Wajahain, ataupun ada lagi lah istilah-istilah lain yang digunakan. Istilah yang paling berat ialah munafik, ialah orang yang sangat buruk. Bayangkan mereka bersama dengan Nabi SAW
tapi mereka masih tidak mampu membina keimanan dalam diri mereka. Kerana apa? Kerana sikap hati mereka yang amat kasar ataupun khanzar yang ada dalam hati mereka. Baik, itu ayat 52 ya. Ada lagi ke? Boleh? Okey, ayat 57 pula menceritakan wujudnya orang yang menjadikan agama Islam ni sebagai bahan ejekan mereka. La tattakhidul ladzina takhadhu dinakum huzwan wa la'iba. Jadi jangan kamu mengambil orang yang memperolok-olokkan agama. Dan pada ayat seterusnya kita mendapati bahawa mereka menjadikan ibadah salat sebagai ejekan dan mainan semata-mata. Ittakhazuha huzwan sebagai ejekan wa la'iban dan juga sebagai mainan semata-mata. So tuan-tuan dan puan-puan, agama Islam jadi bahan ejekan itu secara umum. Kemudian mereka ambil satu ibadah yang paling besar dalam agama Islam namanya salah, pun mereka jadikan ia sebagai huzwan wa la'iba. Siapakah orang yang sanggup menjadikan agama ini sebagai bahan ulukan dan juga bahan ejekan, bahan mainan, kalaulah bukan kerana mereka ni ada khanzar pada kalbu mereka, ya. Dan seterusnya, setelah kita melihat ke semua ayat yang ada ini, barulah Allah Ta'ala pun paparkan pada ayat yang ke-60 bagaimana Allah Ta'ala telah mengubah wajah sebahagian daripada mereka menjadi al-kiradah dan juga khanazir. Jadi saya lihat daripada ayat 3 perkataan khinzir disebutkan, itu walahmal khinzir, perkataan yang digunakan daging khinzir. Tapi dalam ayat 60 Allah Ta'ala tidak menggunakan perkataan khinzir. Allah mengubah kepada perkataan al-khanazir. So dalam kajian Al-Quran pasti ada maksud berbeza yang ingin disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau yang pertama ia melibatkan hukum hakam, ya. Yang kedua tu dia melibatkan tentang satu laknat daripada Allah Azza wa Jalla sehingga boleh mengubah wajah mereka ataupun fizikal mereka menurut sebahagian ulama kepada khinzir. Jadi rupa-rupanya antara ayat ketiga sampai ayat 60 dan sebenarnya selepas ayat 60 pun masih ada lagi menceritakan tentang orang-orang Yahudi ahli kitab, orang-orang Nasrani ahli kitab dan juga orang munafik yang telah memperolok-olokkan agama ini dan banyak lagi kejahatan yang mereka lakukan. Ya, wallahualam. Jadi saya berhenti di sini dulu Ustaz Syahri. Kita serah pada Ustaz Syahri balik. Barakallah fik wa jazakallahu khairan kathira. Saya terpaku dan tercengang dengan ilmu baru saya dapat daripada Ustaz Zulkhairi. Khinzir, bila disebut khinzir, kita hanya terlintas soal fiqh. Haram, tak boleh makan. Tetapi Al-Quran membentangkan ia dari ayat 3. Ayat 3 haram daging khinzir. Ayat 60 disumpah jadi khinzir. So tengah-tengah tu Ustaz Zul bagi tahu kita karakter keras. Memutuskan silaturahim, memakan rasuah, memakan riba. Adegan paling biadab Bani Israel adalah menjelang sampai ke Baitul Maqdis. Mereka mengecewakan Musa. Anak Adam membunuh anak Adam. Ini satu yang sangat baru. Saya belajar malam ni, sangat berharga pertemuan ini. Jazakallahu khairan kathira. Semua doakanlah Ustaz Zul supaya dipanjangkan umur, diberikan kesihatan, dapat kongsi lebih banyak rahsia-rahsia Al-Quran. Ustaz Zul ajar kita satu perkara tadi, Dr. Hidayah ya, dan semua yang menonton. Jangan duk tengok perkataan je. Tengok ayat yang sebut perkataan tu. Surah yang sebut perkataan tu. Tengok secara holistik. Maka kita akan belajar, ini bukan sekadar khinzir binatang. Ini soal karakter khinzir yang boleh ada pada kita. Dan kalaulah kita ada seorang lagi panel yang memang kaji khinzir punya karakter. Saya tak tahu adakah Dr. Hidayah ada pengalaman mengkaji karakter khinzir. Kalau ada, kita sangat nak dengar. Tetapi yang saya faham, Dr. Nurul Hidayah kita berkecimpung selama 9 tahun, Doktor. Betulkan saya kalau saya silap. Doktor 9 tahun dalam sebagai konsultan, trainer dan auditor persijilan halal di Malaysia dan beberapa syarikat di Jepun, China, Korea dan Taiwan. Pengalaman yang sangat lama dan mahal, khususnya dalam melihat apa doktor apa istilahnya terbitan daripada khinzir ni. Apa tadi? Dia ada istilah dia tu. Derivatif. Dia terbit. Apa tadi? Derivatif.
Tak kisahlah apa pun. Yang penting jangan kita hanya nampak khinzir hanya sekadar daging yang tak boleh makan. Itu mudah aja. Itu mudah aja. Tetapi yang terbit daripada khinzir itu yang perkara yang ramai tidak tahu. Barangkali ada dalam barang-barang kosmetik kita. Barangkali ada dalam barang-barang farmasi kita pergi beli. Jadi saya rasa perbincangan malam ini sangat menyeronokkan kerana kombinasi yang begitu indah Ustaz Zul dengan ilmu saya boleh sebut munasabah, bagaimana konteks Allah menyebut khinzir dalam Quran. Dan sekarang kita bersama dengan Dr. Nurul Fazilah, Dr. Nurul Fazilah pula dah minta maaf, Dr. Nurul Hidayah binti Ahmad Fazilah, untuk membentangkan pula terbitan khinzir yang jarang kita tahu. Apa yang ada apa dengan khinzir dalam produk-produk kita. Silakan Dr. Hidayah. Okey, terima kasih banyak Ustaz Syahri, Ustaz Zul, terima kasih banyaklah. Pertamanya saya rasa kerdil lah, saya ni bukanlah profesional yang dimaksudkan dan pengalaman pun tak adalah berapa banyak. Tetapi dengan apa yang ada tu sedikit perkongsian, nama pun sembang kan. InsyaAllah kita sembang dengan apa yang kita tahu. Saya pun banyak belajar dengan ayat Al-Quran yang Ustaz Zul huraikan tadi. Sebabkan kemungkinan konteks khinzir yang kami nampak selama ni adalah konteks haiwan khinzir itu semata-mata. Jadi dekat situ kita cuba nak memahami sebenarnya apa maksud-maksud yang di sebaliknya berdasarkan perilaku khinzir. Kan macam Ustaz tanya tadi, antara tabiat kemungkinan besar khinzir ni ada yang mengatakan kerana tidak boleh dimakan, haram dimakan kerana sifatnya yang kotor, ataupun kerana dia tidak tahu membezakan najis dia ataupun najis yang lain, dia makan semula najis dia. Itu sifat-sifat khinzir. Tetapi bagaimana pula kalau pihak industri kata kami boleh menyediakan ladang khinzir yang begitu bersih mengikut piawaian SOP GMP yang ditetapkan. Dekat situ datang pula persoalan, adakah illah ataupun adakah khinzir ni diharamkan kerana bersebab? Dia tak sama mungkin seperti arak. Jadi dekat situlah banyaklah kami bahagian teknikal ni, kami banyak persoalan-persoalan yang memerlukan orang macam Ustaz Zul, Ustaz Syahri untuk menghuraikan lah. Itu antara contoh-contoh lah. Khinzir ni kalau kita nak tahu dari tabiat dia, memang dia malas. Dia punya malas tu bukan malas yang sikit lah. Sebab tu kalau mak-mak kita dulu marah, ya Allah kamu ni malas macam jadi macam tu lah persoalan-persoalan yang yang selalulah yang kita terbit. Jadi dekat sini untuk hari ni saya cuba nak menghuraikan kajian yang telah dijalankan lah dari dalam negara dan luar negara tentang kegunaan khinzir dalam kehidupan manusia. Dekat sini saya bukan hendak mendiskriminasikan makhluk khinzir ni. Allah Ta'ala menciptakan dia dengan begitu banyak manfaat. Saya maklum dengan ciptaan Allah yang sangat hebat. Dan apa yang cuba nak disampaikan adalah bagaimana Allah menciptakan satu makhluk yang begitu banyak manfaat tetapi Allah Ta'ala mengharamkan kita. Dekat situlah teruji kita punya ketaatan sebagai hamba Allah lah. So jadinya dekat sini kita nampaklah gambar khinzir tu yang comel-comel je saya letak dekat situ supaya semua dapat semangat nak belajar tentang khinzir kan. Sebab kita ada tabu di sekitar masyarakat kita mula menampak khinzir terus tak nak, khinzir terus melarikan diri. Sedangkan kami yang dalam bidang halal ni sentiasa bergelumang dengan lemak khinzir, tulang khinzir, kulit khinzir untuk membuat kajian setiap hari di dalam makmal lah. Okay, next. Sebelum kita pergi lebih lanjut, kita perlu tahu khinzir ni bukan satu nama. Dia ada banyak sangat nama. Ada dalam 30 lebih nama. Jadi, kita tidak boleh beranggapan bahawa bila kita beli satu produk, oh produk ini tidak mengandungi babi ataupun produk ini tidak mengandungi khinzir. So kita ingatkan, oh produk ini jelas kita boleh makan. Tetapi dia banyak istilah atau nama-nama yang lain dia beri. Kita boleh tengok kalau pig khinzir itu pada haiwan yang
berat dia lebih kurang daripada 50 kilogram. Ini dinamakan khinzir, pig. Tetapi pork adalah daging kepada khinzir. Kalau swine juga dinamakan sebagai khinzir juga, tetapi spesies yang lain. Macam hog juga khinzir, tetapi spesies yang lain. Sama juga boar. Sebab tu kita ada khinzir yang warna pink, khinzir yang di dalam hutan. So berbeza, sifat pun berbeza. Lepas tu kita ada so ni jaranglah kita gunakan. Ini adalah merujuk kepada khinzir betina. Okey, kalau sow milk dia menghasilkan susu. Sow milk punya khinzir betina. Kalau lat adalah lemak kepada khinzir yang digunakan sebagai sapuan ataupun seperti macam mentega. Kalau di luar negara mereka menggunakan lat ini sebagai bahan-bahan baking untuk digunakan. Itu lemak khinzir. Okey. Ham adalah kepingan khinzir yang dah di-slice. Lain pula. And then kalau bacon macam dinamakan khinzir salai, daging khinzir salai. Itu bacon. Kemudian ada char siu. Char siu ni dalam nama Cantonese mereka meletakkan dan dia makan dalam bubur, dalam siomay. Kemudian kalau kita ada kuih tiaw tak ada kaitan kan kalau char kuih tiaw, Doktor? Tak ada kuih. Tidak ada kuih. Char kuih tiaw itu favorite. Itu tidak ada kaitan. Dueji ni makanan Korea. Khinzir juga, tetapi istilah daripada Korea. Biasa dia masak macam dueji bulgogi ataupun dueji something. So ini adalah istilah yang digunakan di Korea. Manakala di Jerman pula dia panggilkan shui, nama pun pelik-pelik kan, Schweinshaxe gitu kan. So ini macam gearbox. Siapa yang suka makan gearbox tu, tapi ni gearbox dari khinzir. Jadi di pelbagai negara, di pelbagai daerah mereka ada nama tersendiri. Antara contoh yang digunakan di dalam produk, this product contain porcine gelatin. Porcine gelatin tu bermaksud gelatin yang terhasil daripada khinzir. Kalau bovine gelatin berhasil daripada lembu. So nama-nama dan istilah-istilah yang digunakan sebenarnya bergantung kepada daerah negara tu tersendirilah. Jadi banyaklah kalau di Jepun dia panggil nuraniku. Kita ingat nuraniku lah. Tapi nuraniku dalam Jepun dipanggil daging babi. Yokibuta itu adalah kepingan-kepingan yang dimakan atas ramen. So banyaklah nama-nama yang gunakan khinzir cuma orang Arab dan Melayu saja. Kita lebih, kalau sopan sikit kita guna khinzir lah. Kalau tak kita guna beralif baya lah. Antara dua saja yang kita faham tentang khinzir. Itu satulah. Jadi dalam slide ini kita nak menerangkan dalam satu haiwan khinzir ni ada pelbagai jenis produk yang boleh terhasil. Satu je haiwan ni. Allah Ta'ala cipta kelebihan satu haiwan ni yang memberi kita banyak manfaat sebenarnya. Sama ada kita nak menggunakan ataupun kita telah menggunakan tanpa kita sedari. Ada juga pandangan yang mengatakan dah berapa ekor khinzir lah dalam perut kita sebenarnya yang telah kita gunakan ataupun telah kita pakai. Ini adalah contoh-contoh khinzir dan produk-produk yang terhasil lah. Saya akan ambil beberapa contoh sedikit untuk dijadikan sebagai bahan untuk kita rujuk. Bahagian khinzir dalam menghasilkan produk, kalau kita tengok almost semua daripada kulit boleh hasil produk, daripada tulang, daripada daging kita tak payah cerita lah, banyaklah boleh buat steak, boleh buat macam-macam daging khinzir. 50, kalau dalam 100 kilo khinzir, 54 kilo tu daging saja. 3 kilo dalam tulang. Kulit lagi banyaklah darah, lemak dan lain-lain. So darah dia pun, organ dalaman pun ada manfaat, darah juga ada manfaat, lemak dia juga ada manfaat dan lain-lain. So persoalan kita dekat sini,
adakah mereka yang dalam industri khinzir ini mereka buang setelah mereka ambil daging, mereka buang segala bahan-bahan yang lain, kulit, tulang, darah, ataupun mereka proses menjadi bahan yang lain. Itu persoalan yang kita kena fikir sebagai orang awam. Sebab kita tahu daripada kajian yang dijalankan banyak yang telah dihasilkan daripada satu ekor khinzir ni. Okey, yang pertama kita boleh pergi kepada barang penjagaan diri. Kita senang cerita macam ni lah, kita bangun pagi, bangun tidur kan, kita nak mandi. Kita nak pakai berus gigi, kita nak pakai ubat gigi. Berus gigi yang kita pakai tu, berus tu sendiri terhasil daripada bulu apa? Itu satu persoalan. Ubat gigi yang kita pakai tu, yang kita berus gigi kita, shampoo yang kita guna, sabun yang kita guna pada badan kita, semualah untuk kulit, untuk kecantikan, kosmetik dan danan. Bila kita bangun pagi kita gunakan. So persoalannya, bahan-bahan tu terhasil daripada sumber apa? Dekat sini kita kena fikir. Saya ambil contoh satu, sabun. Sabun buku Sabun buku yang kita pakai dia ada dinamakan fatty acid. Okey? Fatty acid ni dia boleh terhasil daripada bila kita rebus lemak dan tulang ataupun kulit haiwan dan dia menghasilkan satu kolagen ataupun gelatin. Ini adalah untuk menguatkan tekstur sabun tu. Kita namakan dia hardening agent. Agent untuk menguatkan sabun supaya sabun tu tak lembek. Okey, itu satu bahan dia. Lagi satu function dia adalah dia boleh memberi tekstur seperti warna mutiara-mutiara, pearl effect. Pearl light effect nama dia. Nampak dia punya tekstur yang lebih cantik, warna yang lebih cantik. So ini yang digunakan dalam fatty acid. Dan kita boleh tengoklah lotion, ubat gigi, itu kita bangun pagi lah. Kita bangun pagi, kita dah nak bersihkan diri kita, kita tengok. Kemudian kita nak sarapan. Kita masuk, contoh kita nak makan roti. Okay. Roti yang kita makan tu terhasil daripada apa? Kita kena tahu satu, apakah protein yang menghasilkan roti? Enzim. So protein yang menghasilkan roti satunya adalah dinamakan L-cysteine. Dia adalah satu amino acid yang fungsi dia adalah untuk sebagai macam mana nama dia, dough improver. Dia untuk improvekan untuk dough tu cepat lembut, cepat dia bersatu. Kan? Yang kedua, emulsifier. Emulsifier ni kita nak buat tekstur dia, kita boleh tengok contoh dekat dalam gambar. Kalau tidak menggunakan emulsifier, roti kita nampak tekstur dia tidak berapa cantik. Tidak berapa smooth, dia ada lubang-lubang. Cubalah kita buat roti sendiri kat rumah. Kan? Roti sendiri kita buat mesti ada lubang-lubang tu kan. Tapi kalau kita beli dekat kedai, dekat pasaran, cantik je tekstur dia. Very smooth. Lubang-lubang tu tak tahu mana pergi. So ini function emulsifier. Emulsifier ni dia fungsi dia adalah untuk mixkan, campurkan di antara lemak dan air. Kalau kita nak buat kek, nak buat biskut raya, kita mesti ada mentega dan nak campur dengan air. Kalau tidak ada emulsifier ni, mereka tidak akan bercampur. Jadi ini adalah bahan-bahan aditif yang digunakan. Okey? Kemudian kita nak makan roti mesti nak ada sapuan kan. Ni nak sarapan ni, dah mandi pagi tadi nak sarapan. Kita pilihlah mentega rendah lemak, low fat butter. Okey? Apabila mereka mahu menghasilkan satu butter yang low fat, rendah lemak. Bila lemak tu dikeluarkan, tekstur dia, rasa dia akan berkurang. Automatically akan berkurang sebab lemak tu memberi rasa dan tekstur yang baik kepada mentega tu. Jadi macam mana kita nak buat? Macam mana mereka nak buat? Nak hasilkan mentega rendah lemak tetapi tekstur dia okey, rasa dia okey. Mereka meletakkan, namakan gelatin supaya tekstur ni jadi sama seperti yang ketika ada lemak. Lebih cantik dan mudah untuk dijual. Dan emulsifier ini adalah bahan aditif di dalam makanan.
bahan-bahan aditif ni yang selalunya kita tak faham. Kita faham no pork, no lard, tak ada wine, halal. Tetapi adakah kita faham ingredient-ingredient ini possible boleh ada dalam produk harian makanan kita? Okay, next. Kita dah makan, kita dah sarapan, kita dah jalan ni nak pergi kerja. Nak pergi kerja, kita jalan dekat jalan raya. Kita jumpa selular konkrit. Konkrit ni lebih ringan. Konkrit ni dia menggunakan protein daripada tulang khinzir. So ini dihancurkan dan dijadikan, dan konkrit ni sebenarnya lagi ringan daripada selular konkrit ni lagi ringan daripada konkrit yang biasa. Mereka menggunakan ini. Kemudian next. Kemudian di Jerman mereka menggunakan abu daripada tulang pig untuk menghasilkan brake pada kereta api. So ini ada kajian yang dijalankan dan mereka menggunakan. Kemudian next. Ini saya rasa ramai orang sukalah. Bila kita dah habis makan, kita cari dessert, nak cheesecake, kita nak tiramisu, vanilla pudding, kita nak coklat, nak ice cream. So dalam pencuci mulut ni memang terutamalah produk-produk yang ada macam gel, bentuk-bentuk macam gel sikit. So ini kemungkinan besar banyak yang digunakan gelatin emulsifier ni, bahan yang mesti ada di dalam pembuatan kek-kek ni tersebut. Sebab tu kita menggalakkan mereka untuk mendapatkan sijil halal. Okay, next. Kemudian kita dah makan. Nak makan atas apa? Kita pun belilah yang mahal-mahal, cantik-cantik. Koleksi yang kita ada, fine bone China. Kita ada pinggan mangkuk tembikar cantik-cantik. Tapi tahukah kita pinggan mangkuk yang dinamakan fine bone China ni terhasil daripada apa? Kita kena jelas dia ada dua. Satu fine bone China, satu fine China. Dia tak ada bone. Dua-dua ni mereka menggunakan bone ash, abu daripada tulang dan tanah liat. Mereka campur. Okey, kalau fine China dua bahan ni dicampur. Tetapi kalau fine bone China dia ada tambahan daripada abu tulang. Bila abu tulang ni persoalan, tulang apa yang digunakan? Tulang lembu ke? Tulang khinzir ke? Itu kita perlu mengambil tahu daripada mana. Kemudian kenapa mereka menggunakan abu tulang? Apa kelebihan dia? Kelebihan dia akan menghasilkan tekstur yang lebih smooth. Ini untuk porselin yang datang daripada China. Kalau daripada bone, harga dia agak mahal. Tetapi dia punya tekstur sangat cantik. Dia ada beza lah tekstur dia. And then dia punya berat tu, kalau yang fine bone China ni lebih ringan. Dia tak berat sangat, dia tidak terlalu berat. Dan dia boleh tahan lebih lama. Itu antara kelebihan yang daripada fine bone China. Sebab tu dia ada sedikit mahal. Kalau dia nak murah, dia tidak menggunakan abu daripada tulang. Dia just menggunakan batu dan tanah liat sahaja. Okay, dia lebih sedikit keras dan berat. Okay, next. Kemudian kita baru masuk rumah baru, nak berhias rumah baru kita menggunakan cat. Okay, paint kita menggunakan cat. Cat ni daripada khinzir juga mereka menggunakan bahan untuk memberi tekstur dan nampak permukaan yang lebih kilat dan glossy. Ini adalah antara bahan-bahan yang membantu kepada dalam cat untuk kita. Okay, next. Okay, kertas pasir, sandpaper. Kalau kita nak gamkan di antara pasir dan kertas, kita perlukan gam. Gam ni macam mana nak bagi pasir dengan kertas tidak, dia betul-betul melekat dan dia tak tercabut. Gosok macam mana pun tak tercabut. Kalau kita contohlah, kita ambil gam anak kat sekolah tu kan, letak, lepas tu ambil pasir letak. Cubalah kita gosok mana-mana tempat, mesti pasir tu akan tercabut kan. Ini dipakai daripada gam daripada tulang. Okay, yang terhasil daripada tulang, bone glue dipanggilkan. Okay, next. Berus cat. Okay, ini banyaklah, banyak kajian. Saya rasa UPM ada buat kajian yang dijalankan berus cat bulu babi.
Berus cat bulu babi ni memang ada. Dalam negara kita pun ada. Kalau kita pergi dekat kedai nak beli berus cat, kita tanya, ni Bristol ataupun tidak? Normally nama dia Bristol. Bristol ni bulu yang terhasil daripada babi. Kenapa mereka memilih bulu daripada khinzir untuk dijadikan berus cat? Kita kena tahu apa kelebihan dia. Okey, kalau tengok gambar yang bulu dia sedikit kekuningan dan kepirangan, ini daripada bulu babi lah yang saya dapat daripada internet. Kalau tengok, kalau kita dapat fokus dekat gambar tu, kalau kita dapat zoomkan, dalam satu cabang dia tu, dia terpecah kepada 3 bahagian. Satu cabang tu dia terpecah kepada 3 bahagian. Jadi satu helai bulu depannya pecah 3 bahagian. Jadi dia menghasilkan sapuan yang lebih smooth, orang namakan. Lebih halus dan sapuan dia lebih cantik. Dan banyak juga bulu-bulu yang macam ni digunakan untuk kosmetik, untuk dandanan. Jadi kita dan ada alternatif, ada yang jual daripada bulu daripada sintetik, ada daripada nylon, tapi kualiti dia tetap tak akan samalah. Dia ada perbezaan. Jadi mereka banyak menggunakan ni untuk kaligrafi khat yang China suka tulis tu kan. Bulu-bulu dia diguna daripada bulu babi lah untuk menghasilkan sapuan yang cantik dan halus. Okay, next. Okay. Kemudian kita masuk sedikit kepada kulit. Macam mana kita nak bezakan rupa bentuk kulit khinzir? Kita kena tengok kalau kulit khinzir dia ada 3 titik atau lubang yang tidak tersusun. Kalau kita nampak dia tembus ke belakang, dia slanting, nampak dia macam tak konsisten dia punya lubang tu. Sebab kebanyakan mereka nampak je 3 titik, oh ini mesti kulit khinzir. Terus dah cam. Sedangkan kita ada polyurethane. Polyurethane ni dia ada juga 3 titik lubang. Dia bulat dan tersusun. Tapi kalau kita tengok belakang dia tak tembus. Dan dia lebih seragam kalau kita tengok. Dia bukan serong. Dia punya bulat tu lebih seragam. Ini kita boleh bezakan rupa bentuk kulit khinzir dan polyurethane. Okay? Okay, next. Ini dibesarkan, dizoomkan, kita nampak lubang dia tidak seragam dan lebih slanting. Okay? Nampak 3 lubang lebih jelas kelihatan lah. Jadi kalau nak mengenali kulit khinzir, dia ada lubang-lubang macam ni. Okay, next. Ada masa lagi lagi minit lagi. Okay. Portion control meat cuts ni apa? Ini jangan salah faham. Ini bukan daging khinzir. Ini adalah daging lembu. Okay. Daging lembu, contoh kita dah slaughter daging lembu yang halal. Contohlah Wagyu beef. Siapa yang pernah makan? Saya tak pernah makan. Saya tak dapat tahu rasa dia macam mana. Wagyu beef mungkin kita potong dalam portion orang nak makan steak. Kalau steak kan dia ada satu portion kan, ada dia punya ukuran, ada. Kemudian dia dah potong cantik-cantik, dia akan meninggalkan orang kata apa? Reja daging-daging yang lebihan setelah dipotong. Daging-daging lebihan tu tidak dibuang. Kan, bila kita buat satu portion steak tu, dia ada besar ukuran dia. Kita tahu yang daging tu ukuran dia bukannya sekata. Kan dia ada besar, kecil, kurus, tepi kan. So bila kita dah menghasilkan daging-daging ni, apabila dah dipotong dalam bentuk steak yang mahal dah dijual, daging-daging lebihan ni akan diambil dan akan disatukan balik dalam usus khinzir. Okay, dalam satu khusus khinzir dia akan masukkan dan dicampur menggunakan ingredient yang dinamakan fibrin. Dalam ingredient ni terhasil daripada darah daripada khinzir. Fibrin ni akan membantu untuk satukan semua tu dan kemudian mereka akan potong-potong-potong balik semula dan dijualkan steak dengan harga yang lebih murah. Jadi dalam pihak industri mereka tidak akan buang, tak akan buang. Mereka akan, jadi dia ada level satu punya makanan yang sangat mahal. Kemudian yang murah sikit, yang reja-reja tu dicantum, disatukan dalam usus dan dipotong-potong menjadi satu lagi bahan. Steak yang lebih murah sedikit dan dijual. So ini dinamakan portion control meat cuts lah. Normally dia menggunakan fibrin daripada darah khinzir. Okay, next. Okay,
Bila kita dah makan steak ni mesti nak jus. Mesti nak ada air jus kan, nak legakan tekak semua. Jadi bila kita nak minum jus ni, kenapa lah bila balik rumah buat sendiri jus, air jus kita berkeladak atau keruh warna dia. Tapi beli kat luar clear je. Kan saya tunjuk pun contoh ni, satu keruh, satu yang clear. Apakah bahan yang digunakan untuk jadikan jus kita tu clear? Salah satunya adalah gelatin. Okey, jadi bahan ni juga digunakan dalam pembuatan arak lah. Kita tahu dalam pembuatan arak kita nak bagi dia, sebab dia adalah kaedah fermentasi. Okey, fermentasi dia akan ada warna yang keruh, dan macam mana mereka nak jernihkan adalah menggunakan gelatin daripada unsur. Okay, next. Okay, isu ni agak sedikit sensitif. Tetapi saya perlu bagi tahu. Walaupun kalau ramai yang ban saya lah selepas ni. Okay, isu rokok Isu rokok, ada pernah satu ketika ada kerajaan akhbar mengatakan rokok ada sel darah babi. Apa yang dimaksudkan sebenarnya? Dekat rokok ada sel darah babi. Apa tu? Kan? Jadi sebenarnya di dalam rokok kita tahu kita ada nikotin, ada apa semua dan ada satu filter. Filter tu digunakan, dan filter tu terhasil daripada hemoglobin daripada khinzir. Okey, filter tu seolah-olah untuk mengandaikan bahawa rokok yang mereka hasilkan ni adalah rokok yang healthier cigarette dinamakan. Rokok yang lebih sihat daripada rokok-rokok yang lain, sebab mereka ada filter. Filter tu seolah-olah berperanan sebagai artificial peparuh lah. Sebelum peparuh menapis, rokok tu dah menapis dulu. Jadi mereka menghasilkan rokok yang ada sel darah babi sebagai filter. Jadi itu yang digunakan bahan di dalam rokok. Okey, rokok ni halal ke haram saya tak bahas. Okey, tapi saya bahas bahan-bahan yang digunakan. Okey, next. Suntikan kolagen. Suntikan kolagen ni saya rasa semua jelas lah. Semua tahu. Macam minggu lepas saya dah terangkan tentang kolagen gelatin dengan another Facebook. Ini untuk mengelakkan kedutan, menambahkan ketegangan kulit, dan kolagen-kolagen ni banyak digunakan sekarang di Malaysia dan di luar negara. Dan cuma persoalan sekarang kita kena tahu daripada sumber mana kolagen ini diambil. Itu persoalannya. Dan banyak juga kolagen-kolagen yang digunakan dalam perubatan lah untuk kesihatan. Banyak juga bahan-bahan yang digunakan. Okay, next. Ini agak sedikit menarik. Apabila saya study tentang peluru, kita jumpa mantan Perdana Menteri USA yang baru kalah tu. Dia menghasilkan satu company menghasilkan bullet peluru yang dia, dengan fikiran mereka, peluru ni bila kita dipkan, masukkan daripada bahan yang ada babi, akan attack kepada teroris, kononnya Islamic teroris yang berada di sana ni, kerana mereka mendengar ada ura-ura nak buka Islamic Center dekat bahagian Washington DC itulah. Jadi mereka, company ni tidak puas hati. Mereka menghasilkan satu peluru ni untuk nak tembak, dan andaian mereka apabila peluru ni haram, umat Islam yang mati ni akan terus ke neraka Jahannam. Bukan sekadar dia mati, tetapi dia mati sebab dia kena peluru yang haram. Itu andaian mereka lah. Jadi mereka mengatakan bahawa peluru yang haram, tak clean ni, dia akan dengan satu shot bullet ni, dia akan prevent semua mereka ni masuk paradise. So dia cakap bukan sekadar kita bunuh Islamic teroris, tapi kita hantar dia ke neraka. Tu andaian mereka lah, andaian mereka. Okey, alhamdulillah lah kita mereka dah dapat Perdana Menteri yang baru kan. Okey. Okey, artificial heart valve. Ini adalah artificial injap jantung.
artificial ni maksudnya yang dibuat buatan manusia. Dia bukan oleh, jadi buatan manusia ni dia terhasil daripada daging khinzir yang di-combine dalam satu basket like gitu structure dengan nikel dengan titanium. Ini digunakan sebagai artificial untuk mereka yang ada sakit jantung, yang injap dia masalah. Ini digunakan, dan gambar ni memang gambar yang saya ambil daripada internet yang daripada khinzir. Inilah yang mereka gunakan sebagai artificial. Dan bukan sekadar ini, di dalam pharmaceutical kita banyak yang terhasil daripada khinzir, tentang kelebihan-kelebihan yang khinzir ni dia ada kelebihan dan persamaan dengan manusia punya fisiologi, anatomi, dia punya structure semua. Okey, jadinya macam heparin yang digunakan, insulin, bahan-bahan yang digunakan dalam pharmaceutical most of ada daripada khinzir. Sebab tu saya cakap khinzir ni banyak juga manfaat dia sebenarnya dalam kehidupan harian kita. Okay, next. Ini renewable energy. Renewable energy ni maksudnya macam mana bahan-bahan buangan khinzir, okay, daripada ladang khinzir tu banyak kan dia ada bahan buangan pun tidak dibuang. Diorang akan masukkan dalam satu tempat dan bertutup, dan bahan buangan tu apabila dia dia akan menghasilkan gas. CH4 adalah gas metana, CO2 adalah gas karbon dioksida. Gas-gas yang terhasil ni akan membantu apabila dimasukkan dalam satu tempat fermentation untuk nak proses gas metana, dia akan menghasilkan kuasa elektrik, dia menjana elektrik. Sebab tu dia namakan renewable energy source lah. Maksudnya bahan-bahan buangan daripada khinzir, daripada haiwan-haiwan lain boleh dijadikan sebagai renewable energy sources untuk bahan bakar. Okay, so ini adalah orang kata kelebihan dan kebaikan yang ada di dalam tu. So daripada kajian-kajian yang dijalankan tu didapati, yang saya cerita tu sikit je, ada 185 produk boleh terhasil dengan satu ekor khinzir saja. So kajian-kajian tu, jadi memandangkan kita punya perbincangan sembang kita hari ni berkenaan khinzir, jadi memang saya fokus dekat khinzir lah, saya tidak akan jauh pergi. Jadi dekat sinilah yang kita dapati bahawa 185 produk boleh terhasil dengan seekor khinzir. So banyaklah manfaatnya. Jadi next. Ini ada juga buku yang saya hasilkan berkenaan dengan khinzir. So kalau berminat ke apa semua nanti bolehlah kita share. Oh, Ustaz ada. Alhamdulillah ada Ustaz. Ni buku dia. Nanti Ustaz Zul satu nanti kita nak bagi alamat Ustaz. InsyaAllah. InsyaAllah. So saya rasa itu saja. Next, terima kasihlah daripada pihak saya. Mudah-mudahan lebih masa sikit. Terima kasih Ustaz. Ada masalah. Terima kasih Dr. Nurul Hidayah. Buka fikiran, beri kesedaran. Terlalu banyak yang kita tak tahu. Dr. Hidayah telah memberitahu. Soalan daripada saya dululah. Doktor, kalau dah, okey. Sebenarnya khinzir diperkasakan, khinzir digunakan dalam kosmetik, perubatan, tadi pinggan. Itu sejak bila? Siapa yang sebenarnya memperkasakan penggunaan khinzir dengan derivatif, apa tadi istilahnya kan? Kalau doktor boleh kongsi, setakat kajian Dr. Hidayah, sejak bila sebenarnya ada pihak, tak tahu siapa, yang kelihatannya begitu memanfaatkan makhluk ini? Itu soalan nombor satu untuk Dr. Hidayah. Okey Ustaz, sebenarnya sejarah penggunaan daripada pembacaan sajalah. Sejarah penggunaan khinzir ni yang pertama sekali adalah ketika berlaku kebakaran dan ada satu patient dia mengalami kecederaan yang teruk. Dia sangat teruk dan kulit dia dah melepuh habis. Jadi waktu itu mereka mencari alternatif bagaimana untuk menutupi kecederaan tu supaya kecederaan tu tak merebak dengan kuman, bakteria semua. Jadi mereka mencari
Dan kebetulan waktu itu mereka menggunakan khinzir punya kulit untuk menutupi, asalnya untuk menutupi supaya luka tu tidak tidak orang kata terkontaminasi dengan bakteria ataupun kotoran. Tetapi surprise fact yang mereka dapat adalah kaedah penyembuhan dan kadar tumbuh kulit itu berlangsung dengan begitu pantas 3 kali ganda. Maksudnya dekat situ mereka memikir, ada apa sebenarnya dengan khinzir ni? Daripada situ mereka mula mengkaji. Saya ni kadang-kadang saya suka tengok movie-movie forensik ni sebenarnya. Dan antara ada satu movie tu forensik yang saya tengok kan, dia menguatkan hujah saya apabila ada satu kes ni ada kesan bakaran dekat kulit. Mereka tak dapat nak kenal pasti macam mana nak cari kesan bakaran tu. Apa yang mereka lakukan adalah mereka pergi kat kedai kulit khinzir, beli kulit banyak-banyak, dia ambil semua alatan elektrik dan dicucurkan kepada kulit khinzir tu untuk nak lihat sama tak kesan kebakaran yang terada dekat kulit tu dengan pada kulit khinzir. Surprisingly, the result is same, Ustaz. Result dia lebih kurang sama. Jadi dekat situ mereka mengkaji khinzir ni banyak persamaan daripada fisiologi dia, organ dia, anatomi dia. Daripada situlah khinzir ni banyak dah berkembang lah. Terima kasih Dr. Macam mana Hidayah. tu Ustaz sekarang kita? Okey, sebelum pergi pada soalan Dr. Ahmad Badri, Ustaz Zul, apa komen Ustaz pada perkongsian dan pembentangan Dr. Nurul Hidayah tadi, khususnya okey, sekarang apa jalan keluar dia? Adakah apa yang boleh kita buat Dr. Hidayah? Saya tak tahu nak ajukan soalan pada siapa sebab kita nak sembang kan. Okay, kalau kita seolah-olah dikepung oleh produk-produk yang derivatif daripada khinzir, kalau dah masuk dalam perut, kalau dah masuk kena gigi sebab guna berus gigi ataupun okey, adakah chop halal? Itu jawapan Dr. Hidayah. Kalau Ustaz tanya saya, untuk orang awam itu yang sebaiknya. Itu yang sebaiknya sebagai orang awam, kalau ada pilihan di antara yang halal dengan yang tidak ada logo halal. Saya tidak mengatakan yang tidak ada logo halal itu haram. Saya tidak mengatakan itu. Tetapi jika ada logo halal yang diiktiraf oleh JAKIM, itu yang sebaiknya. Sebab kita yakin JAKIM telah membuat semua proses audit, sama ada bahan yang digunakan, proses yang dilakukan macam mana. Dan kita tahu JAKIM punya audit sangat menyeluruh, bukan sekadar halal tetapi thayyiban, tentang aspek kebersihan, kualiti dia. So itu pun diambil kira. Jadi sebenarnya saya sangat yakinlah jika kita sebagai orang awam, kalau ada berus gigi yang ada logo halal dan berus gigi yang tidak ada logo halal, sebaiknya kita memilihlah yang dah ada logo halal. At least kita yakin dengan JAKIM punya pensijilan halal. Tetapi so orang halal yang silakan doktor, teruskan. Tetapi Ustaz, orang yang seperti saya lah, ini tanggungjawab saya lah. Seperti saya ni yang membuat kajian, yang kita kena memikirkan apa alternatif untuk menghasilkan. Kalau kita dah tahu produk tu haram, apakah alternatifnya? Jadi antara kajian yang saya cuba jalankan, yang pernah saya jalankan adalah kita mencari alternatif dia. Sebagai contoh, kajian yang saya bincangkan yang lepas tu adalah kajian buah naga, kulit dia. Kita gunakan sebagai untuk menghasilkan properti macam gel dengan student saya. Jadi itu yang antara kita punya effort lah sedikit-sedikit, dan kita kena sampaikan kepada orang awam bahawa yang pilihlah yang ada logo halal. Yakinilah logo halal Malaysia. Kalau dan halal bukan sekadar makanan. Halal bukan sekadar restoran. Bukalah sedikit kita punya kefahaman, ia bukan terbatas pada makanan. Ia adalah perjuangan. Moga-moga tentera-tentera Allah di JAKIM dapat tabah melakukan kerja-kerja penyelidikan. Saya faham tuntutan pasaran tu nak dapat cop halal berkenaan. Ustaz Zul, kalau kita dah termakan macam mana Ustaz? Benda kita tak tahu Ustaz. Ataupun alamak, saya dah terguna Ustaz. Macam mana
Macam mana Ustaz? Sambil-sambil tu Ustaz Zulkhairi, saya rasa ini adalah sembang, jadi saya buka ruang pada Ustaz Zulkhairi untuk bagi feedback, Dr. Hidayah untuk tanya Ustaz Zul ke. Kita jadikan ini sembang dalam masa yang lebih kurang 20 minit ni. Sebelum apa-apa Ustaz Zul ada apa-apa nak respon, sebab kita ada soalan daripada yang bagus soalan daripada rakan-rakan penonton. Nanti saya akan paparkan 2-3 soalan berkenaan. Ustaz Zul, kalau ada komen Ustaz Zul? Saya ingat begini, Dr. Hidayah, Ustaz Syahari antara undang-undang awal yang Allah Ta'ala terapkan kepada khalifah di atas muka bumi, iaitu khususnya kepada Nabi Adam AS dengan Hawa radhiyallahu anha, ialah undang-undang pasal makan. So Allah sebut dari awal lagi, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kamu dekati pokok tersebut. Dan hasilnya apabila Nabi Adam makan, fa'akala minha, akhirnya Nabi Adam pun dipersilakan untuk turun ke muka bumi So itu antara undang-undang yang awal Allah sebut. Dan memang agak unik apabila kalau kita lihat contoh dalam surah Al-Baqarah ataupun mana yang berdekatan dengan ayat lahmul khinzir tadi. Sebelum itu Allah Ta'ala berikan penekanan sebanyak 2 kali. Ayat yang awal, ya ayyuhallazina amanu kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba, makan benda yang halal dan juga berkualiti, tayyib. Kemudian ke depan lagi sebelum ayat tentang lahmul khinzir itu, kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, makanlah benda yang tayyib yang Allah rezekikan kepada kamu. So antara ayat kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba dengan ayat kulu min tayyibati ma razaqnakum, kemudian ayat lahmul khinzir, Allah Ta'ala telah menceritakan pelbagai perkara yang penting sebagai contoh, minta maaf, itu dalam surah Baqarah tu ayat 168 sampai 169, perintah menikmati makanan halal tayyib, jangan ikut perintah syaitan. So perintah makan benda yang halal tayyib dikaitkan dengan jangan mengikut khutuwati syayatin, jejak langkah syaitan. So apa kaitan tu makanan dengan khutuwati syayatin? Baik, kemudian kalau kita lihat ayat 170, orang kafir telah menjadikan cara hidup datuk nenek moyang mereka sebagai sumber peribadahan mereka. Bahkan maknanya sama mereka mengikut syaitan, begitulah sama dengan mereka mengikut datuk nenek moyang mereka dengan taklid buta. Kemudian kalau kita lihat ayat 171, ada persamaan antara mereka dengan binatang ternak. Ini dalam 2-3 ayat saya kena cek balik. Apabila Allah Ta'ala cerita tentang lahmul khinzir, Allah menyebutkan soal al-an'am. So dalam surah Al-Baqarah ini, Allah menyamakan mereka dengan al-an'am, binatang ternak. Kemudian barulah Allah Ta'ala pun sebut tentang makanlah benda yang tayyib, bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. So macam mana, takkan kita nak pisahkan antara makanan yang halal tayyiban tadi dengan cara hidup orang kafir yang menyembah syaitan dan menyembah dan mengikut datuk nenek moyang mereka. Kalau kita nak pisahkan, saya tak nampak cara. Nak tak nak mesti ada kaitan. Sebagaimana Nabi Adam tadi dikaitkan dengan isu pemakanan, masalah yang berlaku yang menimpa umat kita tadi pun dia tak boleh lari daripada isu pemakanan juga. Sebab itu dari awal lagi bila Ustaz Syahri baca tentang surah Al-Kahf, Allah Ta'ala mengetengahkan isu Ashabul Kahfi mencari makanan yang azkar. Selain daripada halal, selain daripada tayyib, ada satu lagi isunya, iaitu makanan yang azkar. Azkar itu maknanya makanan yang suci daripada ada kaitan dengan penyembahan terhadap berhala. So itu saya fokus pada pemakanan lah, tapi Dr. Hidayah dah luaskan kepada pelbagai konsep tadi. Itu respon ringkas lah. Yang soal Ustaz Syahri tadi dah termakan tu, la tu'akhizna in nasina aw akhtana. La junaha alaikum fima apa? Ustaz, yang asbabun nuzul dia para sahabat meninggal dunia dalam keadaan mereka belum lagi diharamkan. Ayat pengharaman arak. Saya tak ingat ayat tu, tapi dalam surah Al-Baqarah ke apa, maknanya dibolehkan kalau benda tu berlaku dalam keadaan kejahilan. Tapi sekarang kita dah dapat pengetahuan, maka perlu ada sikap pemuda Al-Kahf, lebih berhati-hati. Dan surah dalam Quran ada 114 surah. Allah bagi satu nama surah khusus berkenaan dengan makanan, iaitulah suratul Maidah. Dan bukan kebetulan kisah Nabi paling panjang lebar dalam suratul Maidah
adalah kisah Isa ibnu Maryam. Dan kita sedia maklum kan Ustaz Zul, Dr. Hidayah, mukjizat Nabi Isa antaranya adalah baginda tahu apa makanan yang kamu makan dan baginda tahu apa yang kamu simpan dalam rumah. Jadi seolah-olah kalau baginda diturunkan di akhir zaman dan itu adalah janji Allah yang benar, maka kita tanyalah diri kita apa yang kita makan, sumber makanan kita, supaya layakkah kita ini mendapat perhatian, perlindungan dan doa Nabi Isa ibnu Maryam kelak nantilah untuk dapat rahmat Allah. Sebab bila saya baca hadis Bukhari ke Muslim, saya terlupa, Nabi Isa selepas membunuh Dajjal, baginda akan pergi kepada kumpulan orang-orang yang Allah selamatkan daripada fitnah Dajjal dan memberikan khabaran gembira, kamu berada di darjat syurga yang tinggi. Jadi kita tertanya-tanya, adakah aku dari kalangan mereka kalau kita hidup pada waktu itu? Okey, kita ada banyak soalan yang mana kalau soalan itu kita raikan semua, saya risau pukul 12 kita belum tamat. Ya, saya faham ramai penonton yang bertanya sehingga begitu terperinci, saya faham ya. Tetapi kita cuba lihat yang berkenaan dengan topik terlebih dahulu insya-Allah. Dan jangan tuan-puan tidak ambil manfaat kepakaran kemahiran Dr. Hidayah untuk soalan-soalan yang mungkin tidak dapat kami respon pada malam ini. Contohnya mungkin soalan tentang coding, ya, kod bahan yang digunakan untuk pembuatan kek. Kalau sempat masa kita pergi nanti insya-Allah. Cuma saya nak panel bagi respon sedikit kepada soalan-soalan yang saya kira penting hasil daripada perbincangan ini. Dr. Ahmad Badri, sahabat kita, tadi khinzir diibaratkan sifat malas. Tapi yang menyelidik, yang mengkaji, yang genius, yang create teknologi, orang putih. Yang kerap makan makhluk berkenaan. Jadi ada respon tak daripada panel? Ya, kita pula yang ada perangai malas ni. Kita ni orang Melayu ni, orang Islam ni. Macam mana Ustaz? Mungkin boleh bagi respon pada soalan. Kita kalau Ustaz Zul, kalau boleh respon terlebih dahulu. Dr. Hidayah nak buat kajian benda ni kan? Ustaz, saya punya soalan lebih kurang macam ni. Saya punya soalan lebih kurang macam ni. Saya nak tanya sebenarnya pada Ustaz Zul kan, sebab saya tengok perkaitan awal Ustaz cerita tentang pengharaman makanan. Jadi pertengahan tu Ustaz cerita tentang keras. Dan di akhir tu Ustaz bercerita tentang sikap. Daripada awal pengharaman makanan ada keras dia, di akhir sikap. Jadi saya rasa ini mungkin sama lebih kurang dengan Encik Ahmad Badri ni. Adakah dengan makanan tu akan melahirkan sikap? Kenapa pentingnya kita kena ambil makanan halal ni Ustaz? Itu sama saya rasa lebih kurang. Ustaz boleh tolong jawab Ustaz? Okey, Dr. Hidayah pandai pusing ya. Baik, kita nak Dr. Hidayah jawab. Dr. Hidayah ajukan kepada Ustaz Zul. Mungkin Dr. Hidayah boleh tambah, tapi saya ingat begini, setakat saya baca saya tak jumpa isu malas. Tapi dia ada satu, kenapakah khinzir dinamakan khinzir? Dr. Hidayah dah sebut dah pelbagai nama khinzir kan tadi, tapi kenapa Allah Ta'ala memilih nama khinzir? Apabila Allah Ta'ala memilih nama khinzir, bukanlah semata-mata Allah meraihkan bahasa Arab yang ada, kerana Al-Quran pencetus kepada bahasa Arab. Kalaulah perkataan itu telah disebutkan oleh orang Arab lama dulu, kemudiannya Allah menggunakan perkataan itu juga. Sebagai contoh, orang Arab biasa menggunakan perkataan fulan, fulan bin fulan. Allah Ta'ala pun menggunakan perkataan fulan dalam Al-Quran. So apakah maksud fulan yang disebutkan dalam Al-Quran? Begitu juga apabila Allah Ta'ala dalam pelbagai nama khinzir yang ada, kenapa Allah memilih nama khinzir? Lalu setakat bahan bacaan yang saya temui, khinzir dinamakan khinzir kerana kekerasan, sifat keras yang ada pada dia dan sikap, saya tak berapa nak seronok nak sebut, tapi minta maaf, sikap ketololan ataupun kebodohan yang ada pada dia, yang mana dia ni, mungkin Dr. Hidayah boleh betulkan, kalau dia berada dalam satu kandang, 2 ekor khinzir yang jantan dengan khinzir yang betina, mereka tidak akan bergaduh untuk mendapat yang betina tadi, tidak seperti ayam.
Kalau ada 2 ekor ayam jantan, seekor ayam betina, dia akan bergaduh dulu. Barulah dia dapat tarik perhatian si betina. Sama dengan manusia ya. Manusia yang berebut ni lah. Tapi kalau khinzir, dia orang tak bergaduh, dia orang sepakat. Maknanya dengan minta maaf, dia orang mengadakan hubungan tadi bersama-sama dan dikatakan selepas itu khinzir yang jantan tadi dia akan buat pula dengan khinzir kawan yang jantan tadi. Maka orang menyatakan, kajian ada menunjukkan sesiapa yang selalu makan khinzir, maka wujud sikap keras, hilang perasaan cemburu dalam diri dia. Dan ini kita dapati di dunia barat, yang mana mereka bebas isteri mereka, bukan semua orang, saya tak kata begitu, tapi ia sudah menjadi budaya, si isteri boleh ada hubungan dengan lelaki lain, lelaki pun boleh ada hubungan dengan wanita yang lain, si suami boleh ada hubungan dengan wanita yang lain. So, dia boleh menghakis sikap cemburu, mewujudkan sikap keras untuk mentaati perintah Allah. So, saya tak jumpa lah dengan isu malas raja ni. Allah Allah. Alhamdulillah. Tentang malas rajin tu Ustaz, sebenarnya saya dapat daripada sahabat saya yang bekerja di bahagian veterina. Dia seorang doktor veterina yang menguruskan khinzir ni lah. Jadi dia kata dia punya level malas tu sehingga kan kadang-kadang nak suruh mereka membiarkan anak pun doktor ni kena buat kan. Sampai macam tu malas sekali. Jadi itulah dia, itu mungkin berdasarkan pengalaman beliau. Saya kira ada beberapa binatang lagi yang mana kalau kita tafakur, kita renung, memang kita boleh dapat pengajaran dari sudut malas. Jadi insya-Allah lah saya harap perbincangan malam ini bukan sekadar mencetuskan keseriusan halal ke tak halal ke ni, tetapi juga kita nak kaji. Ya, perbincangan malam ni menyebabkan kita berkeinginan mengkaji karakter-karakter berdasarkan kajian, karakter-karakter khinzir itu sendiri. Itu harapan saya lah daripada discussion malam ni, penonton-penonton semua, bukan sekadar alamak Jakim bagi logo ke tidak ni. Bukan setakat itu pun penting, tetapi anda malam ini boleh dah korek-korek YouTube tu, iaitulah apa yang disebut oleh kajian-kajian National Geography ke apa benda sahaja yang memang membuat kajian kepada karakter khinzir ini. Barangkali Rabbana ma khalaqta hadha batila. Ada perkara yang menyebabkan Allah Ta'ala sumpah sebahagian daripada Yahudi, nenek moyang mereka terdahulu, kepada kera dan khinzir. Mesti ada sebab. Walaupun sedikit sudah disebut oleh Ustaz Zul tadi, karakter-karakter mereka itu. Saya seronok dengan perbincangan ini, tapi saya nak raikan juga beberapa komentar yang bersifat rumusan daripada penonton kita. Pertama, satu perkara yang kita perlu ikhtiarkan pada masa kini ialah umat Islam membuat kajian dan sentiasa mencari alternatif kepada bahan-bahan bersumberkan khinzir. Setuju? Tidak memadai kita hanya mengelak tanpa mencari jalan keluar kepada pengganti khinzir. Sebagai umat Islam, kita yakin Allah sekalipun khinzir ini, kita yakin Allah ciptakan khinzir ini ada pelbagai kegunaan, namun pasti ada pilihan yang halal yang mampu menjadi pengganti yang lebih baik. Atau dalam perkataan lain, Allah tunjukkan kita menerusi pembentangan Dr. Hidayah tadi, terlalu banyak manfaat daripada khinzir, ujian kepada orang beriman, buah khuldi kepada orang beriman. Okey. Seterusnya, admin tak ada kot soalan-soalan yang kita rasa perlu dijawab. Kalau ada, kalau saya terlepas pandang boleh paparkan. Okey, Ustaz Zul, Dr. Hidayah, kita beri ruang sebelum kita tutup untuk memberikan kesimpulan ataupun mungkin kita boleh kata jalan keluar. Jalan keluar kepada perbincangan malam ini, apa yang sepatutnya dilakukan oleh seluruh para penonton yang menonton pada malam ini. Admin, ada ke soalan-soalan yang saya rasa terlepas pandang? Kalau ada boleh paparkan, kalau tidak dipaparkan maka kita anggap insya-Allah para yang bertanya boleh untuk okey.
kita raikan sebab Kak Liza Desa ni memang tegar dengan Tadabbur Center dan beliau membangunkan industri kek. Jadi kita raikanlah Dr. Hidayah insya-Allah sebab ini murid yang sangat committed dengan kuliah-kuliah Tadabbur Center. Silakan. Ya, betul. Apa soalan dia Ustaz? Dr. Hidayah, boleh tak bagi kod bahan yang menggunakan khinzir terutama dalam pembuatan kek dan pastry? Saya pun tak tahu sebutan yang betul. Sebab kebanyakan barangan bakery dari overseas. Alang-alang sebut overseas ni, boleh tak saya kata begini Dr. Hidayah, memang kehidupan di overseas sangat mencabar. Khususnya dalam hal-hal makanan halal, produk halal. Betul kan Doktor? Kalau tadi kita bincang tu kesimpulannya di Malaysia, kita ada logo halal selesailah insya-Allah. Tapi overseas bermusafir dan mungkin ni hikmah kot. Hikmah PKP, hikmah musibah ni duduk kat rumah lah. Macam tadi Puan Ummu Fatih kongsi dengan kita. Buat roti sendiri yo. Buat roti sendiri. Memang terkejut lah dengan Dr. Hidayah papa roti cantik tadi tu. Jadi mungkin ini hikmah. Tak boleh nak berjalan pergi luar negara. Ya, sebab pergi luar negara pun kau tak perhati kau makan apa. Dan beli pula tak begitu teliti beli barang daripada negara mana. Jadi Dr. Hidayah mungkin boleh respon pada Puan Liza Desa. Okey, sebenarnya dah banyak inisiatif di luar negara. Mereka dah mula menyedari tentang pentingnya halal untuk umat Islam. Jadi kalau kita pergi Jepun, kita pergi Korea, kita pergi China, kita pergi UK, mereka sudah ada, kita ada badan-badan kira panggil pensijilan halal di luar negara yang telah diiktiraf oleh JAKIM. Dan kita boleh dapatkan maklumat-maklumat certification body yang telah diiktiraf oleh JAKIM tu di laman website JAKIM dan kita boleh lihat banyaklah CB-CB yang menghasilkan produk-produk yang halal di sana. Tetapi kalau merujuk kepada soalan Puan Nurliza, dia bertanyakan tentang kod, tentang e-number. Apakah e-number ni? Sebab dekat bahagian ingredient, mereka tidak letak, bahan tu letak daripada khinzir ataupun kadang-kadang mereka menggunakan kod. Kod ni sebenarnya apa? Kod ni terhasil daripada European number. European number ni sebenarnya untuk klusterkan supaya aditif dan ingredient yang digunakan tu setara. Semua negara. Jadi dia nak labelkan. Jadi sebagai contoh, kalau kita bercakap tentang warna, tentang bahan aditif warna, dia nombor dia terhasil daripada 100 sehingga 199. Sebab e-number ni dia ada 100 sampai kalau tak silap saya 1999. Macam tu. Jadi dia bahagikan 100 hingga 199 untuk warna. 200 hingga 299 adalah untuk bahan preservatif. Yang selalunya hadir dalam kita punya perbincangan adalah E471 haram. E471 masuk dalam viral WhatsApp haram. Sebenarnya E471 tu apa? E471 itulah yang dinamakan emulsifier ataupun stabilizer, moisturizer. So bahan-bahan daripada E400 hingga E499 adalah bahan yang digunakan sebagai thickener, moisturizer, emulsifier, stabilizer. So sebenarnya bolehlah, saya rasa maklumat ni boleh kita dapat dengan kita Google e-number. Dalam tu dia ada tulis setiap coding setiap satu bahan lah. Jadi bila kita jumpa kata e-number tu kita telikan, oh dia apa sebenarnya. So adakah ingredient ini boleh terhasil daripada tumbuhan atau haiwan? Itu kaedah untuk kita nak check lah. Tapi untuk nak bagi spesifik, ini adalah kod untuk ini, so dia banyak, dia dekat 2,000. So kita tidak terlalu banyak lah. Jadi saya rasa mungkin boleh lihat lah. Dr. Hidayah, sebelum kesimpulan, ringkas saja, vaksin selamat atau tidak? Ringkas saja, selamat atau tidak menurut JAKIM? Saya tidak ada maklumat tu daripada pihak JAKIM. Jadi saya rasa selayaknya pihak JAKIM lah yang menjawab. Itu kita diskusi lain tentang vaksin. Sebab isunya ada ke apa tadi, gelatin apa tadi, saya pun buat malu je kalau sebut salah ni. Apa gelatin ke apa benda ni? Okey. Terima kasih. Tapi kita kena tahu vaksin tu bukan totally bahan daripada khinzir.
dia banyak lagi bahan lain, banyak lagi bahan sintetik, bahan chemical apa semua. Jadi dekat persoalan dekat situ saya rasa ustaz-ustaz layak menjawab. Apakah kalau bukan sekadar bahan khinzir, dia ada bahan chemical lain. Jadi dekat situ mungkin ada perubahan hukum ke apa, itu saya tak ulas lah tentang. Alhamdulillah, saya sangat menghargai sifat merendah diri yang ada pada Dr. Hidayah dan Ustaz Zulkhairi, dan kami pun masih lagi muda dalam menuntut ilmu. Saya berharap para penonton tidak kecewa kalau persoalan-persoalan bermain dalam fikiran saudara-saudari tidak terjawab malam ini. Kami merasakan la taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Ya, ada baiknya kita merujuk kepada mereka yang lebih pakar dalam hal-hal vaksin, dan juga mereka yang lebih pakar tentang fiqh. Ya, kita memerlukan fuqaha khususnya dalam persoalan tentang, adalah tadi 2-3 soalan saya dapati, bukan 2-3 ya. Ada beberapa banyak soalan tentang perincian babi tu, babi dalam Quran tu babi yang diternak ke, babi liar ke, bagaimana. Jadi ada perkara yang saya kira ataupun saya mengharapkan ada pihak yang dapat membuat lanjutan daripada siri malam ini, mempertemukan antara orang yang mengkaji sendiri karakter binatang. Ini pun menarik. Karakter binatang khinzir itu sendiri. Orang yang berada macam yang Dr. Hidayah sebutkan tadilah, sahabat beliau yang berada di medan berkenaan mengkaji karakter makhluk yang bernama khinzir. Dan juga fuqaha lah yang lebih mahir dalam hal-hal hukum ini, insya-Allah. Ustaz Zulkhairi, silakan untuk kita bagi tahu kepada penonton kita punya rumusan, kita punya jalan keluar. Silakan Ustaz. Baik. Kemudian Dr. Hidayah, Dr. Hidayah juga saya berikan masa, insya-Allah. Okey, jalan keluar tak ada, sekadar nak sebut beberapa poin sahaja ya. Baik, satu, apabila Dr. Johaimi tadi tanya berkaitan dengan khinzir itu, adakah semua khinzir ataupun sebahagian sahaja, saya tak tahu apa jawapan dia, tapi menarik, dalam 4 kali ayat berkaitan dengan pengharaman khinzir, 3 ayat menyebutkan soal menggunakan lahmul khinzir. Perkataan khinzir itu ada alif lam, al-khinzir. Hanya dalam ayat suratul An'am tidak disebutkan alif lam. Hanya dinyatakan lahma khinzirin. So dalam bahasa Arab kita maklum kewujudan alif lam dengan tidak ada alif lam membawa maksud yang tersendiri. Kalau yang tidak ada alif lam tu biasanya, saya tak kata semestinya, biasanya merujuk kepada umum keseluruhan khinzir. Allah Alam. Baik, satu. Yang kedua, apabila kita menyebutkan tentang karakter haiwan dalam Al-Quran ini, saya maklum bahawa ulama dulu pun dah buat kajian tentang haiwan sehingga ada kitab Al-Hayawanul Kubra dan ada lagi lah beberapa kitab yang lain. Tapi menariknya, biasanya dalam dunia fikih, kita biasa mengaitkan khinzir dengan kalbun ataupun anjing. Baik. Apabila kita study dalam Al-Quran, kajian Quran, kalau dalam bab anjing, ulama keluarkan banyak manfaat pengajaran yang menarik. Contohnya, disebutkan nama anjing dalam kisah Ashabul Kahfi, maka Ibn Katsir kata, inilah faedahnya bersahabat dan berteman dengan orang yang soleh. Si anjing tadi berteman dengan orang yang soleh sehingga akhirnya namanya disebutkan dalam Al-Quran. Jadi paling kurang saya temui 3 manfaat yang luar biasa ataupun 3 faedah yang luar biasa di sebalik penyebutan nama kalbun ataupun anjing dalam Al-Quran. Cuma dalam kes khinzir ini kesemuanya dikait dengan perkara yang negatif, ya. So satu-satunya maklumat yang saya temui ialah sikap keras, sikap kasar, perangai buruk, yang suka menentang ajaran Allah, suka menyalahi janji, semuanya ini sifatkan sebagai khinzir ataupun orang yang keras hati. Dan yang terakhirnya saya syari secara ringkas, ulama-ulama hadis dulu, kalau kita lihat Imam Bukhari baik, Imam Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, apabila mereka menyusun kitabul hadis, mereka pasti tidak terlepas akan membuat satu bab yang khusus, kitab yang khusus, Kitabul At'imah, bab makan-makan. Sehingga kita pelik, kenapa Imam Bukhari buat tajuk khas Kitabul At'imah dan mendatangkan puluhan hadis berkaitan dengan makan-makan je. Imam Muslim pun begitu, Imam Abu Daud pun begitu. Tapi apabila kita perhatikan kepada beberapa hadis, ternyata mereka mengaitkan pemakanan itu dengan pembentukan sikap, ya. Sehingga kan bila berlaku kematian, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha telah menyediakan makanan namanya talbinah kepada wanita-wanita yang hadir dalam majlis kematian itu, kerana katanya
talbinah mampu untuk memberikan ketenangan kepada jiwa. So makan apabila berlaku kematian. Banyak lagi lah hadis-hadis yang lain. So begitu jugalah dengan isu yang kita bincangkan ini. Untuk kita memisahkan pemakan dengan sikap, dengan minda, dengan emosi, dengan keimanan, saya rasa tak boleh. So saya menyokong perjuangan pemakanan ada kaitan dengan kehidupan kita itu. Allah alam itu. Terima kasih Ustaz Syahri. Terima kasih Ustaz Dr. Hidayah atas banyak penguasian yang diberikan dan terima kasih pada semua hadirin. Terima kasih Ustaz Zul atas penutup. Silakan Dr. Hidayah untuk menutup. Okay, terima kasih banyak. Saya sebenarnya sendiri banyak belajar dengan Ustaz Zul, Ustaz Syahri berkenaan dengan kenapa awalnya Allah Ta'ala membuat pengharaman makanan kepada Adam dan Hawa. So kita nampak kita nampak ibrah dia sekarang ni. Mungkin kita baru bagi orang yang mungkin seperti saya, kita nampak kaitan dia. Jadi dekat sini saya nak mungkin sedikit perkongsian daripada pembacaan saya bagaimana untuk menghasilkan satu orang kata satu kita punya keturunan dan kita punya legasi yang baik. Seperti mana saya pernah baca satu kisah Syekh Badi'uzzaman Said Nursi, bagaimana ayah dia menitik beratkan tentang ayah dia sehingga ikat mulut lembu supaya tidak meragut rumput di tempat orang lain ketika dia berjalan nak ke ladang dia. Sehingga macam kita bila dia tanya, dia kata dia tak nak menghasilkan sumber-sumber yang haram kepada anak-anak dia. Jadi dekat situ saya nampak banyak pengajaran dan banyak kemungkinan dengan apa ilmu yang kita dapat pada malam ini, kalau tidak kita dapat sampaikan kepada orang luar, sekurang-kurangnya dalam keluarga kita, dalam family kita, kita menekankan tentang isu halal dan kepentingan kenapa kita perlu makanan halal dan kita kaitkan balik dengan akhlak. Dan ini semua saya rasa ada kaitan dan betapa pentingnya kita perlu makanan halal, bukan sekadar pensijilan halal yang diwawarkan tetapi dari sudut spiritual tu sendirilah. Itu saja Ustaz, terima kasih banyak untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi daripada pihak Tadabbur Center kepada Dr. Nurul Hidayah Ahmad Fazilah dan kepada Ustaz Zulkhairi Muhammad Noor. Dan kita harap malam ini sebagaimana saya sebut di awal tadi, sekurang-kurangnya dua perkara kita akan dapat lakukan. Pertama sekali, kita berkeinginan untuk mengkaji karakter binatang makhluk Allah yang bernama khinzir. Apakah karakternya dan bagaimana Ustaz Zul menyebutkan tadi sifat-sifat keras hati yang berkadaran dengan nama khinzir itu sendiri ternyata disebutkan di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan karakter keras hati tersebut tidak ada pada kita. Kita mengelakkan daripada makanan dan derivatif daripada khinzir. Pada masa yang sama kita mesti mengelakkan karakter, sikap, attitude kita seperti makhluk berkenaan. Ya. Dan yang kedua, kita juga telah belajar ia bukan sekadar daging. Ia bukan sekadar daging, ia banyak lagi perkara yang telah diterbitkan dan diprodukkan daripada khinzir. Mudah-mudahan kita akan lebih sensitif dengan halal ataupun tidak produk-produk yang kita gunakan dari pagi sampai ke petang tadi. Dr. Hidayah bentang gambar kita tadi ya. Jadi kita berhenti di sini dahulu, insya-Allah. Saya dengan ini kita tutup majlis dengan membacakan suratul asri dan tasbih kafarah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.